Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Muhammad Adnan, nombor metrik 064475. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan, iaitu mengkaji kitab Ihya Ulumuddin dalam bab adab kehidupan dan akhlak kenabian. Baiklah, kami diarahkan menulis ringkasan satu tajuk daripada berpuluh-puluh tajuk yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, iaitu berkaitan dengan bab adab kehidupan dan akhlak kenabian dalam rubuk pekerjaan sehari-hari. Tujuan kami memilih tajuk ini adalah kerana ianya bertepatan dengan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya kami diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Untuk tugasan ini, kami perincikan beberapa tajuk dengan mengemukakan biografi penulis, iaitu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ringkasan isi kandungan dalam bab adab kehidupan dan akhlak kenabian, dengan mengemukakan beberapa nas sebagai bukti yang jelas bagi menyokong kajian ini, serta membuat kesimpulan secara menyeluruh berkaitan bab ini. Tokoh ulama akidah yang masyhur yang lahir pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi, dikenali dengan nama panggilannya iaitu Imam Al-Ghazali. Digelar Al-Ghazali kerana dinisbahkan kepada nama kampung tempat kelahirannya, iaitu Ghazalah, yang terletak di pinggir bandar Tusi di dalam wilayah Khurasan, Parsi, Iran. Dan ada juga yang menyatakan bahawa panggilan Al-Ghazali itu dinisbahkan kepada bapanya atas sebab bapa Imam Al-Ghazali merupakan seorang tukang tenun kain bulu yang digelar di dalam bahasa Arab sebagai Al-Ghazal. Nama sebenar bagi beliau pula ialah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga digelar sebagai Abu Hamid, yang bererti bapa kepada Hamid, iaitu dinisbahkan kepada anaknya, dan juga yang menggelarkan Imam Al-Ghazali dengan gelaran Hujjatul Islam, iaitu sesuatu gelaran penghormatan yang diberikan kepadanya kerana kejituan dan kekuatan hujahnya di dalam membela agama Islam. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh ulama yang luas ilmu pengetahuannya dan merupakan seorang pemikir falsafah Islam dan juga di dunia. Beliau bermazhab Syafi'i dalam ilmu fiqh dan mengikuti aliran Al-Asy'ari, iaitu aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Bapa Imam Al-Ghazali adalah seorang yang miskin yang soleh. Bapa beliau adalah seorang penenun pakaian daripada bulu, kemudian menjualnya di Pekan Tusi. Imam Al-Ghazali sangat gemar akan pembelajaran tentang ilmu agama dan mendampingi beliau juga mendampingi para ulama sufi. Bapa beliau juga telah mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya dari kalangan orang yang baik agar kedua anaknya dipelihara. Selepas bapa beliau wafat, maka para sahabatnya itu mengajarkan ilmu kepada Al-Ghazali dan saudaranya sehingga habis harta peninggalan yang ditinggal oleh almarhum bapa mereka. Di dalam bab adab kenabian dan akhlak Rasulullah SAW, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Ghazali telah memulakan perbahasannya dengan menerangkan berkaitan didikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi bersama-sama adab baginda. Antara sikap Nabi SAW yang disebut di dalam Al-Quran ialah Nabi merupakan seorang yang suka memaafkan, mengajak kepada kebaikan, melaksanakan keadilan, berbuat baik, melarang daripada perkara keji, bersikap sabar, pemaaf, menolak kemungkaran, tidak berburuk sangka dan banyak lagi. Rasulullah SAW memakan apa sahaja yang dihidangkan, namun baginda tidak suka makan makanan yang panas. Dalam pengambilan makanan, baginda akan mengambil makanan yang berhampiran dahulu. Antara makanan kegemaran baginda adalah roti, gandum, mentimun, kurma basah serta daging. Baginda tidak menyukai bawang merah dan bawang putih, tetapi tidak menghalang sahabat untuk memakannya. Akhir sekali, baginda tidak pernah bernafas dalam minuman, malah menjauhkan mulut dari bekas minuman jika hendak bernafas. Rasulullah SAW memakai apa-apa sahaja pakaian yang baginda ada. Kebanyakan pakaian baginda berwarna putih. Baginda mempunyai pakaian yang khusus untuk digunakan ketika solat Jumaat. Rasulullah SAW mempunyai sifat pemaaf dan penyabar yang paling tinggi sekali, walaupun baginda berupaya untuk membalasnya. Rasulullah merupakan manusia yang paling terkenal dengan sifat pemurah. Baginda akan memberikan apa sahaja yang baginda ada. Orang lain juga tidak pernah meminta kepada baginda, melainkan akan diberikan sendiri. Rasulullah SAW juga merupakan seorang manusia yang paling berani, terutama ketika dalam peperangan. Hal ini jelas diceritakan oleh Sayyidina Ali apabila dalam sebuah peperangan baginda merupakan salah seorang yang paling dekat dengan musuh. Selain itu, Rasulullah SAW merupakan seorang manusia yang sangat tawaduk. Pada suatu hari, baginda menaiki himar dengan melapitkan sehelai kain di atasnya
dan kadang-kadang baginda menaiki secara berduaan. Baiklah, kesimpulan yang dapat dipelajari dari tajuk ini ialah hal berkaitan dengan akhlak ini sudah ditekankan sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Hal ini jelas diceritakan dalam pelbagai kitab dan salah satunya Ihya Ulumuddin karangan agung seorang tokoh ulama terkenal iaitu Abu Hamid Al-Ghazali yang bermazhab Asy-Syafi'i. Di dalam penulisan ini juga banyak mengisahkan tentang hal berkaitan akhlak Rasulullah SAW yang dapat dijadikan panduan jalan hidup mengikut sunnah Rasulullah SAW. Juga amat menitik beratkan akhlak berbanding ilmu pengetahuan bagi mewujudkan masyarakat yang beradab dan bermoral tinggi. Hal ini sangat penting bagi membuka mata masyarakat berkaitan adab yang patut dicontohi bagi mengelakkan perkara-perkara yang negatif dan tidak bermoral berlaku. Semestinya Nabi Muhammad SAW adalah ikutan terbaik manusia sepanjang zaman. Bukan sahaja dari segi ilmu pengetahuannya, akan tetapi dari segi akhlaknya juga. Perkara ini juga sudah jelas bahawa Nabi Muhammad SAW telah diajarkan secara langsung oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Akhir sekali nyatalah bahawa akhlak dan adab itu sangat penting dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan Sang Pencipta yang Maha Agung. Oleh kerana ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mafhumnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benci terhadap mereka yang berkata keji dan orang yang buruk akhlaknya. Riwayat Ibnu Hibban. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.